Jadi muslimat dirahmati Allah, kekanda bonda yang saya kasihi, kita sebenarnya tarikh bila kita terakhir dalam tajuk ini? Cuintai sekejap, saya suka tanya tarikh bila terakhir. 16 Okey, betul, 16 hari bulan 3. Sebab besoknya saya di Masjid Mardiah, kan, dengan confident dia cakap besok saya dekat Surau Darus Saadah, Masjid Mardiah Selasa, Rabu di Surau Darus Saadah. Tiba-tiba Rabu tu memang tak boleh. Jemaah Masjid Darus Saadah memang ada plan nak buat kenduri nasi ambeng masa tu muslimat. Ustazah semua dah siap ni, besok kita buat je kuliah. Bukan ada orang tahu pun. Mokcik-mokcik. Boleh, tapi sebab hari ni dah mula dah PKP ni. Tak boleh cik. Apa tu kita dah siap-siap dah nak buat kenduri ni. Ustazah duk telan idea je. Sabar je lah cik. Dah kerajaan kata tak boleh lah muslimat. Tapi Masya Allah niat mereka tu sudah pahala. Jadi di sini 16 hari bulan 3, di Mardiah 17 hari bulan 3, 18 hari bulan 3 ni kita macam tiba-tiba kan. Orang yang dah kematian, insan tersayang, lagi-lagi sihat-sihat, tak tunjuk tanda nak meninggal kan. Kita kata tiba-tiba je Ustazah. Ustazah Zai pun disuruh stop kuliah tiba-tiba je 18 hari bulan 3. Kuliah pertama berada di studio TV Al-Hijrah muslimat. Patutnya lepas tu kuliah. Duduk kat studio Al-Hijrah pula dapat WhatsApp Ustaz Azwan kan. Daripada ni menyatakan semua visa umrah ditahan, tak boleh terbang dah. Muslimat dirahmati Allah. Cik, Ustaz Azwan confident. 14 hari je ni, relax. 14 hari je muslimat. Rupa Al-Kisah, Masya Allah, bila orang tanya, Ustazah betul ke September, Oktober ni, ke Oktober, November, ramai yang PM saya tanya. Saya kata kami tak dapat apa-apa berita dan arahan yang rasmi pun menyatakan umrah boleh buka September, Oktober ni. Jadi tak beranilah kita nak kata apa. Jadi jangan pandai-pandailah viral sesuatu yang orang travel tak tahu lagi muslimat. Tiba-tiba orang dah kata Ustazah nak daftar untuk Oktober, kita tak tahu lagi. Jangan pandai-pandai, okay? Sebab orang dalam keterujaan masing-masing. Semoga Allah kabulkan doa setiap pencinta ilmu yang berada dalam majlis ilmu, dipayungi oleh para malaikat Allah, membawa doa-doa kebaikan, diaminkan oleh malaikat Allah yang mulia, tak ada dosa macam kita. Amin. Doanya adalah segeralah berakhir pandemik COVID-19 di seluruh dunia ini, wahai Allah. Amin. Allah Maha Besar menunjukkan dengan makhluk yang sangat kecil, kita pun boleh tumbang, tewas. Ada banyak orang yang telah mati sebelum ajal hanya dengan ujian yang demikian. Duduk di atas tahta, pilot Ustazah sekarang kerja hantar makanan je. Kawan-kawan ustaz yang pramugara, tubuh-tubuh sado, handsome belaka. Ustaz doakan saya, sekarang saya jadi storekeeper dekat Jaya. Tak apa, anda mulia sebab anda bangkit dengan usaha. Inilah yang dimuliakan Allah, insya-Allah bawa rezeki yang halal barakah ke dalam rumah tangga. Jangan tidur saja, jangan layu, jangan mati sebelum ajal. Allah nak ajarkan kita bangkit. InsyaAllah semua kita ada pahala di setiap sabarnya kita menentang, berperang dengan COVID-19 ini. Maka please patuh SOP. Boleh ya ibu-ibu dirahmati Allah? Saya tertinggal emas tadi ni, kelengkabut telefon cipta. Ada tak lebihan ya Allah? Sebab satu benda yang paling memang Allah kena patah balik kalau tertinggal. Tengok dalam kereta, telefon ustaz kat Sabah. Bang, tadi tu kan dah bawa masuk kan? Hari tu dah bawa masuk banyak kan mas dekat dalam ni. Yelah kalau bawa pun awak punya extension yang kat belakang tu kan tak ada dalam kereta. Ustaz Azwan kata macam mana? Abang dah bawa pergi Sabah ni masuk dalam beg hari tu. Pulak dah, kalau tak ada extension pun tak apa, sangkut kat telinga. Jadi telefon dah cipta, dalam kereta pun tak ada. Sebab apa muslimat, itulah patuh SOP yang baru. Biarlah mancung mana hidung kita saat ini sudah tidak ada nilai, orang tak pandang pun. Baik, Alhamdulillah kita sampai nak memahami sungguh-sungguh dalam bab Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kebijaksanaan pada akal ahli-ahli fiqh, ulama-ulama fiqh. First kita belajar adalah bab taharah. Tapi kita dah sampai kepada bab mandi, hukum dan jenis-jenisnya. Antara cara bersuci ni, itulah dia mandi. Tapi hari ini muslimat dirahmati Allah, kita berakhir dulu dengan bab haid. Yang ketika itu saya bergurau, jangan tidur dalam kelas walaupun sudah tidak haid berlaku. Dan ketika itulah. Tapi kita nak bawa balik sebagai duta. Ilmu ini sangat penting. Kita boleh cerita pada wanita-wanita di rumah kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, bahkan muslimat dirahmati Allah. Dan ilmu agama ini tua muda boleh duduk dalam satu kelas. Bila dia ke mana pun akan ditanya,
Anti kan rajin pergi kuliah Masjid Al-Hidayah tu. Kita ada masalah lah. Masalah apa? Ini haid ke istihadah? Sampai sekarang duk confuse gitulah muslimat, kan? Ustazah dalam PKP, Ustazah tolong kirakan haid saya. Allah tak larat muslimat nak tolong kirakan haid. Jadi tolonglah ketua rumah kita, ibunya, tolong menjadi madrasah kepada orang lain. Bila mereka bertanya, insya-Allah kita ada jawapan. Apa itu umur baligh? Maksud baligh ialah apabila seorang lelaki atau perempuan sampai pada tahap umur tertentu. Itulah baligh, sampai pada tahap umur tertentu. Maka dia menjadi orang yang layak menerima taklif yang ditentukan oleh syarak seperti sembahyang, puasa, haji dan lain-lain. Taklif ni apa? Siapa dia yang memikul taklif? Orang yang mukallaf. Siapa yang mukallaf? Kita lah, muslimat dirahmati Allah. Syarat kena sembahyang, muslimat dirahmati Allah. Diterima ibadah hajinya, zakatnya, puasanya kerana dia mukallaf, kerana dia Islam, kerana dia baligh, muslimat dirahmati Allah. Siapa? Kerana dia orang merdaheka. Tak ada dah sekarang ni hamba dan sebagainya. Tapi bila kita sebut taklif, orang ini yang kita boleh cerita ni haram ni wajib ni, sebab dia sudah memahami. Cucu kita umur 3 tahun, muslimat dirahmati Allah, dia belum lagi taklif, belum lagi mukallaf yang memikul akan taklif itu. Betul lah kita kata apa, muslimat dirahmati Allah, siapa tak sembahyang dosa, masuk neraka. Tapi kita tak boleh kata kat dia haram. Maksudnya ditulis dalam buku catatan dia sebagai orang yang tidak bersembahyang. Kerana apa? Usianya belum sampai kepada umur baligh. Tetapi jangan umur anak 15 tahun baru kita nak tekan, nak ajarkan tentang solat. Sebab Nabi SAW datang dah umur 7 tahun, ajak mereka, latih mereka, beritahu mereka. 10 tahun boleh dipukul, kata Nabi SAW, bukan mencederakan, tapi pukulnya nak bagi tahu ayah betul-betul marah ni, tegas ni kalau tak tinggal sembahyang. Muslimat, kita boleh pukul anak-anak kita yang malas belajar hanya untuk menghitung berapa A dalam peperiksaan penilaian dia, tapi kita takut nak pukul anak-anak pada usia tersebut. Sekarang kalau pukul umur 20 tahun dah, muslimat dirahmati Allah, memang dia lari buka pintu lah tengah malam pun. Lagi elok bapak halau daripada rumah. Banyak saya berkafe buka sampai pagi. Betul tak muslimat dirahmati Allah? Sebab tu tarbiyah ini daripada kecil. Jadi jangan bila mendengar ilmu ini kita kata, silap aku selama ni duk kecil-kecil ajar dah anak sembahyang, patut start umur baligh lah. Takut juga Ustazah Zai dia orang faham macam tu. Sedang elok dah daripada kecil. Bawa anak cucu kita kecil-kecil, kita sembahyang, biarkan dia duduk depan kita, biarkan dia duduk atas sejadah kita. Syaratnya pastikan pada tubuhnya tidak ada najis. Pampasnya ditukar yang baru, sebab kita tahu tabiat anak-anak kecil ni, kita duduk antara dua sujud khusyuk, asyhadu an la ilaha illallah, tiba-tiba dia duduk atas kita punya jari telunjuk angkat tu. Muslimat, jari telunjuk pula kita rasa basah ni, biarlah yang basah dia, bukan aku yang kencing, dia yang kencing. Tapi najisnya kan kena kat kita. Jadi orang malas nak tukar pampers pagi sampai malam, itulah dia muslimat. Maka dia letak anak ni kat luar bilik, sebab dia faham hukum. Kalau letak dalam bilik nanti habis najis dia kena kat kita. Letak luar bilik, rupanya tak ada tarbiyah. Biar anak tu melihat, rupanya lepas daripada rokok ada berdiri lagi. Dia tak faham itu rokok, dia tak faham itu i'tidal, tapi pelajaran. Dia tak takut dengan ibu-ibu memakai telekung. Dia tak pelik kenapa pakaian ayah waktu nak solat macam ni. Sebab Ustazah Zai biasa jumpa umur sekolah rendah, takut jumpa orang perempuan pakai telekung. Hantu, dia cakap. Kepala budak ni. Dia cakap dengan mak ni, apa dia panggil saya hantu lah. Saya mengaku Ustazah dia tak pernah tengok saya pakai macam tu kat rumah. Sedih tak muslimat dirahmati Allah. Jadi tarbiyah ni daripada kecil, bukan 15 tahun muslimat dirahmati Allah.